Ya. KJ ni akan bersama dengan PKR Ya. sebelum PRN ni. So mungkin sedikit sebanyak ia akan menggugat persediaan khususnya UMNO itu sendiri. Pandangan tu macam mana? Bagi saya tidak lah. Tidak. Ya. Kalau misalnya KJ bersama dengan PKR dalam keadaan dia masih lagi menyerang UMNO, maka sudah pastilah hubungan UMNO dengan PKR akan keruh. Tetapi kalau dia pandai main game dia boleh buat sehingga kepimpinan UMNO restu untuk dia bersama dengan PKR. So, tak mustahil satu hari nanti UMNO pun tak kisah. Kau nak masuk PKR, masuk lah. Okay, Dok. Pandangan tu Ya. tentang saudara Khairi Jamaluddin ni. Bagi Datuk, KJ ni seorang selebriti ataupun seorang influencer. Maknanya kalau selebriti ni dia hanya terkenal, tapi tak semestinya dia ada pengaruh. Bagi saya dia bekas ketua pemuda UMNO. Dia sudah pasti ada pengaruh dia yang tersendiri. Dia juga ada pengaruh di kalangan orang muda. Dia juga ada pengaruh di kalangan non-Malays. Dia ada pengaruh di kalangan orang yang liberal. Kita tak boleh underestimate lah. Setiap seseorang itu dia ada pengaruh dia yang tersendiri. Tajudin Rahman pun ada pengaruh. Okey. So, Ya. KJ, cakap lagi pasal KJ. Adakah kau bercinta dengan KJ ke? tak seronok nak tahu hala tuju beliau yang apa sebenarnya game yang dia buat ni sekejap. Cuba suruh KJ panggil kau duduk pergi keluar sekejap. Aku takut kau jadi keluar selama-lamanya je. Game KJ yang tengah buat ni, sekejap dia duduk dengan PMS. Hari ni dia post dekat Insta story dia ke rumah. Kau pasti ke game tu game KJ bukan game PMX? Dia takut macam Datuk cakap dia benda tu kalaulah betul. Hari ni pun ada tersebar surat palsu yang menawarkan KJ sebagai timbalan Presiden PKR. Adakah itu juga boleh jadi satu strategi? Pertama sekali jangan underestimate Perdana Menteri kita. Dia bukan orang yang bodoh macam Muhyiddin ataupun macam Mahathir lah. Itu je nak beritahu. Dan yang kedua tentang surat palsu tu, dia orang nak keluarkan tu, sabarlah sikit. Buatlah homework. PKR mana ada jawatan timbalan Presiden lantikan. Kalau ada jawatan timbalan Presiden lantikan, dah lama dah Saifuddin Nasution tu menjadi timbalan Presiden lantikan. Tak ada. Bila dulu Azmin Ali lawan dengan Rafizi, Rafizi kalah. Kalau ada jawatan timbalan Presiden lantikan, Rafizi dah jadi timbalan Presiden lantikan. Tak ada. Naik Presiden lantikan ada. Naik Presiden lantikan ada. Tapi orang yang buat fitnah ni, yang mereka surat palsu ni, tak cerdik. Tak pandai. Sama jugalah ada setengah-setengah manusia mengeluarkan kenyataan. Kononnya kenyataan tu dibuat oleh saya. Tapi dia letak situ Datuk Seri Lokman Adam. Kita baru Datuk, belum Datuk Seri. Betul tak? Benda-benda basic macam ni pun dia tak tahu. Orang yang tahu sudah pasti akan boleh tangkap. Tak payah buat tabayun, tak payah cek pun. Boleh tangkap, ini palsu. Okey? Okey, Tok, kita sering lihat lah, kita sering nampak di pihak musuh Perikatan Nasional selalu memainkan naratif ini semua salah DAP. Islam Melayu akan terancam. Lebih-lebih lagi bila ada Tuan Guru Anwar Musa mengatakan yang Islam Melayu akan terancam di bawah kepimpinan Kerajaan Perpaduan bila ada DAP. So mungkin Tok boleh komen sikit berkenaan ni. Terancam macam mana? Kalau zaman DAP bersama dengan Bersatu, memang betul DAP menguasai Bersatu. Memang DAP tidak dapat dikawal oleh Bersatu. Zaman PAS bersama dengan DAP juga lebih dominan daripada PAS.
Tetapi setakat hari ini, alhamdulillah, kita tak tengok kawan-kawan daripada DAP mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menguris hati orang Islam. Kita tak nafikan ada loose gun, macam Hassan Karim. Hassan Karim daripada PKR. Tetapi kadang-kadang kenyataan yang dia keluarkan menghina Kebawah-Duli Tuanku Sultan Johor melampau. Itu saya tunggulah bila masa pihak polis Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas takkan membiarkan saja Hassan Karim mengeluarkan kenyataan yang menghina Kebawah-Duli Tuanku Sultan Johor. Sultan saya tu, yang main-main. Sama juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Ramasamy berhubung dengan jumlah penjawat awam. Itu pendapat peribadi dia, bukannya pendapat DAP. Dan beliau telah pun diberikan amaran oleh saudara Anthony Low, Susago. Hari ni pula kita tengok gerakan pun ikut tune Ramasamy. Ni orang-orang yang buat kata orang tu, bagi saya lah, geng-geng kemah besar lah, geng-geng yang kiblat dia Mahathir. Orang yang tak boleh terima Datuk Seri Anwar ni sebagai Perdana Menteri. Macam Ramasamy mungkin dia risau kalau kerjasama dengan UMNO ni akhirnya akan menyebabkan mungkin wakil rakyat daripada UMNO akan menjadi timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang. Jadi dia nak jadi apa? So atas dasar itulah mungkin kita tengok dia terus-menerus mengeluarkan kenyataan. Tapi sekarang pun dah berhenti dah. Dah lama dah Ramasamy tak keluar kenyataan-kenyataan pelik. Jadi bagi saya, Anwar Musa pun dulu ketika dia bersama dengan UMNO, dia sendiri cakap UMNO ni kena bersifat inklusif. Kalau perlu kita kerjasama dengan PKR, kita kerjasama dengan PKR. Kalau perlu kita kerjasama dengan DAP, why not? Ini ayat Anwar Musa dulu. Dulu dia tak ada masalah pun nak kerjasama dengan DAP. Malah bersatu dengan PAS dah lama lagi bekerjasama dengan DAP. Tak ada masalah. Tetapi bila kita bekerjasama dengan DAP, yang mereka bimbang, takut, bila kita bekerjasama dengan DAP, apa yang berlaku zaman PAS bekerjasama dengan DAP, zaman Bersatu bekerjasama dengan DAP, tak berlaku zaman UMNO bekerjasama dengan DAP. Dan ini tak menguntungkan mereka. Mereka nak jadikan modal untuk buat orang Melayu marah. Tak ada. Itu sebab hari ini serangan-serangan yang dilakukan ke atas DAP oleh PAS ialah kerana mereka risau, takut 4 tahun setengah daripada sekarang. Mungkin untuk pilihan raya di 6 buah negeri ni mereka masih boleh main isu agama, menakut-nakutkan orang Melayu berhubung dengan mungkin kehilangan maruah Melayu, kehilangan hak orang Melayu dan sebagainya. Tetapi kalau 4 tahun setengah lagi orang tengok pada pilihan raya umum yang ke-16, orang tengok okey pula bila PAS bila DAP ni bersama dengan UMNO, alhamdulillah mereka saling menghormati apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi orang PAS ni, orang Bersatu takut orang Melayu akhirnya boleh terima kehadiran DAP bersama dengan UMNO. Yang ini yang mereka takut. Kalau ini berlaku, maka seperti mana yang saya sebut banyak kali, ianya akan menjadi satu formula menang-menang, win-win situation. UMNO tidak lagi perlu takut untuk bertanding di mana saja UMNO nak bertanding. UMNO boleh bertanding di bandar, UMNO boleh bertanding di luar bandar, UMNO boleh bertanding di tempat-tempat yang ada ramai pengundi bukan Melayu juga. Macam sebelum ni kita hanya bertanding di kursi yang hanya ada pengundi Melayu yang tinggi. Sama juga PH juga dah tak perlu takut nak bertanding di kawasan yang mempunyai pengundi Melayu yang tinggi. Mereka boleh bertanding di mana saja, di bandar ke, di kampung ke, di kawasan bukan Melayu ke, mereka tetap boleh menang. Yang ini yang ditakuti oleh musuh-musuh kita. Jadi kita janganlah termakan perangkap dengan fitnah-fitnah kata Islam terancam. Semenjak kita bersama dengan DAP 6 bulan, 7 bulan ni, berapa orang Islam yang telah dimurtadkan oleh DAP? Berapa ramai raja-raja Melayu telah turun tahta?
Ada? Tak ada. Zaman Mahathir ada. Tak pernah seorang kebawah-duli tuanku yang di-Pertuan Agong baru 2 tahun jadi agung, last kali dia terpaksa letak jawatan. Bukan pelabur je lagi zaman Mahathir ni. Dengan agung pun lagi. Zaman sekarang alhamdulillah kebawah-duli tuanku okey. Kita tengok adakah kedudukan bahasa Melayu ni rosak? Alhamdulillah. Tidak dengar lagi perkara-perkara yang berhubung pengabaian kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tak ada. Yang jadi isu mungkin satu jalan. Meletakkan nama YB Jalan Temiang bertukar menjadi Jalan Chiang Mai Hen, pengasas DAP. Berapa ribu jalan dekat negara ni kita letak atas nama bekas pemimpin UMNO, tak ada masalah. Takkan satu nak bagi nama pengasas DAP yang dah meninggal dunia, dah mati pun. Takkan itu nak dijadikan isu. Setiap parti ada perjuangan dia. Setidak-tidaknya dia nak juga nama pengasas dia ada pada satu jalan. Seluruh Malaysia ni nama pengasas dia ada pada satu jalan. Tetapi nama pemimpin UMNO, saya rasa beribu jalan ada nama orang Melayu. Betul tak? So, logiklah sikit. Kita ni masyarakat majmuk. Kita duduk dalam sebuah negara. Kalau nak kata kedudukan Islam tergugat, saya rasa setiap minggu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjalankan program dia bersama dengan para ulama seluruh dunia datang ke sini. Melalui program-program Malaysia Madaninya. Berapa banyak program-program pengisian tentang hak ehwal Islam. Kita tengok bukan setakat Perdana Menteri memainkan peranan ni. Kita tengok Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri juga memainkan peranan dia. Dalam pertemuan hufaz, 23,000 orang para hufaz. Hari ni pun kita nak jadikan tadika kemas tu pun ada silibus hafazan Al-Quran. Adakah Islam terancam? Yang terancam pasti. Tadika pasti. Selepas ni orang nak pastikan anak dia dapat didikan Islam, tak semestinya pergi ke pasti. Kalau dah pergi hantar pergi pasti, rosak anak-anak kita. Daripada tadika lagi diajar, dididik untuk membenci kerajaan. Lepas ni dah boleh hantar anak keluar daripada tadika kemas, dah boleh baca Quran, ada kelas hafazan dan sebagainya. So banyak lagi usaha-usaha yang dilakukan. Malah kalau dulu orang cakap macam-macam pasal Datuk Seri Anwar, kita jangan lupa salah satu sebab kenapa umat Islam dalam negara ini faham tentang Islam ialah agenda Islamisasi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar ketika dia menjadi Menteri Pelajaran. Pendidikan agama Islam, Universiti Islam antarabangsa, kita lihat Bank Islam ketika dia menjadi Menteri Kewangan. Zaman Datuk Najib pula ditambah dengan makasid syariah aja. Setakat ni alhamdulillah benda-benda ini diteruskan. Dan bila Datuk Seri Zahid kembali menjadi Timbalan Perdana Menteri, antara benda-benda yang telah dilupakan oleh Mahathir tu dibuat balik. Antaranya berhubung dengan para hufaz kita. Malah tahfiz yang tidak berdaftar pun ada peruntukan berapa juta? 2 juta. 2 juta. Yang berdaftar lagi lah sekolah-sekolah agama rakyat, kafar dan sebagainya dijaga oleh kerajaan perpaduan ni. Tak ada masalah. Di mana Islam terancam tu? Tolong tunjukkan. Kecuali spin-spin yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional berhubung kalimah Allah dan sebagainya. Padahal hakikat dan realiti dia, kalimah Allah masih lagi tidak boleh digunakan oleh agama lain. Hanya boleh digunakan oleh umat Islam. Okey. Datuk,